Allah ni berada di mana-mana. Bayangkan, kan? Allah itu maha kaya, tapi kita tak rasa kekayaan Allah, tetap meminta-minta daripada makhluk. Kan macam saya sendiri, bila dapat gaji lambat je, aduh bos, bila dapat gaji ni, kan? Hakikatnya yang bagi tu Allah, tetapi melalui perantaraan majikan kita. Oleh muhasabah diri kita, kenapalah Allah lewatkan gaji atau rezeki aku pada bulan ini, kan? Okey, lihat setiap sesuatu, fikir rahmat Allah. Kerana di sana terdapat khazanah rahmat yang tidak terkira. Lalu mengetuknya dengan doa. Kita nak dapatkan khazanah rahmat Allah ni, kita boleh ambil macam tu je, kena ketuk dengan doa. Kadang-kadang usah tung. Okey, malah melihat semua benda patuh kepada perintah Rabbnya sendiri, lalu sentiasa bernaung kepadanya. Okey, mengetuk pintu khazanah rahmat Allah itu adalah melalui ibadat. Itu penting ibadat. Kat sini ibadah doa lah. Dan doa ni biasanya kita lakukan setelah melakukan solat, kan? Ketuk pintu khazanah rahmat Allah melalui doa selepas solat. Nak doa bila-bila pun boleh, kan? Rasulullah kata waktu yang paling mustajab untuk berdoa adalah pada ketika kita macam-macam sebenarnya, kan? Bukan nama apa tadi? Aziz. Aziz jawab lah. Sian dia jawab. Pak Aziz, waktu ketika apa? Lepas sembahyang. Aku saya cakap dah, tulis. Okey, waktu bila lagi waktu mustajab doa? Hujan tak keluar. Waktu tengah malam, waktu Jumaat, atau waktu yang mulai sujud. Paling senang waktu sujud. Ketika musafir, bagus, kan? Berdoa lah. Di tengah malam, pukul 3 pagi, perlawanan antara MU dengan Chelsea. Ya Allah, punahkanlah MU, ya Allah, punahkanlah MU. Lepas tu subuh lewat, hampir macam ni, hampir. Ya, tapi kalau lepas tengok bola, tak salah tengok bola, kan? Boleh bangun subuh pada waktunya, tak apa, itu baik, kan? Ditambah lepas solat ni, boleh tahajud lagi bagus, kan? Okey, jadi pintu ni biasanya kita kena ketuk sekali ke banyak kali? Kena tunjukkan kesungguhan kita tu, nak dapatkan khazanah tu. Kadang-kadang macam tak dengar dia, macam Allah tak dengar dia, kan? Kita kena ketuk kan. Waktu maksudnya bukan Allah tak nak bagi, tapi Allah nak suruh kita menzahirkan kelemahan, kefakiran kita di hadapan rahmatnya yang tidak terkira, kan? Kan, tambah bila kita dalam keadaan stres ataupun crush, kan? Ni pinjam tarbiyah, pinjam istilah mereka, tarbiyah sentak. Tahu tarbiyah sentak? Ustaz Adil Roslan tu. Okey, dia bukan anak murid saya lah, boleh bangga sekarang, dulu. Okey, tak apa. Kan, bila kita rasa sangat buntu, kan, tak ada harapan nak macam mana, akhirnya kita berlindung kepada Allah, kan? Bila orang ada keperluan untuk qada hajat, kita nak bayangkan analogi dia, keperluan untuk qada hajat, masuk rumah, dalam tandas ada orang sedang melaksanakan qada hajat, kan? Kita yang sangat memerlukan tandas tu sekarang ni, apa kita buat pada pintu tandas tu? Betul semua cepatlah bagilah, tolonglah, kita tak ada ni, tolonglah. Kan? Kena berdoa pada Allah macam tu. Bayangkan, kita dah tak tahu macam mana lagi, kan? Kalau dah naik bas, perjalanan dari Johor ke TBS, kan? Baru sampai muar dah nak rasa tu, kan? Bayangkan, memang azab lah, selalu merasai benda ni. Okay, sebab tu selesa kita sendiri. Okey, jadi berdoa, memohon kepada Allah tu dengan keterujaannya seperti itu. Kesungguhan, kegagalan berdoa tu macam tu. Sangat berhajat. Macam faham, kalau diketuk pintu tu sungguh-sungguh, cepatlah, kan? Allah relax dia. Tapi kita kena bersungguh. Okey. Lepas tu tengok ni tadi, semua benda patuh kepada perintah Rabbnya. Semua benda ni kat dunia ni,
semua patuh kepada perintah Allah. Kenapa makhluk-makhluk ni patuh kepada perintah Allah? Sebab makhluk-makhluk ni diperintahkan untuk patuh berkhidmat kepada manusia. Kan? Apabila makhluk patuh dengan perintah Allah, maka manusia akan merasai seolah-olah ia dilayani dengan sangat baik. Kan? Tiba-tiba oksigen mogok malam ni. Berapa ramai mati? Tiba-tiba ikan di laut tak nak memunculkan diri. Tiba-tiba udara tak nak bertiupan. Tiba-tiba laut tidak bergelora. Polisi pula. Kan? Jadi kita akan rasa susah hati. Apatah kalau matahari tak ada terbit. Kan? Bayangkan benda besar. Sebenarnya kalau kita mendengar ni, melihat adalah dengan bantuan apa? Cahaya lagi, mata, sangat tepat yang bantu. Kan sebenarnya ada zarah-zarah kecil yang menjadi penerima dan pemberi. Dia proses. Ya betul. Ada bantuan daripada zarah-zarah kecil tu. Kalau benda-benda ni tak bantu kita, kan? Kalau seluruh makhluk nak beri manfaat kepadamu tapi Allah jadi kena mudarat, confirm kena mudarat juga. Tapi itu adalah yang terbaik untuk kita. Okey. Boleh. Tak sabar je tekan snack. Sebab tu suka tarik kat sini. Taklah gugup sangat. Nervous sebenarnya. Okey. Dia bukan sahaja di kat sini adalah Allah. Dia bukan sahaja Al-Hakim, Maha Bijaksana, dan tidak membuat perkara yang sia-sia, malah dia juga adalah Ar-Rahim, Maha Penyayang. Kalaulah Allah ni tidak bijaksana, na'udzubillah, hasya wa kallah, memang Allah ni Maha Bijaksana. Tiba-tiba manusia yang berakalkan berpandukan akalnya seperti klip-klip tadi, rasa tak best lah Allah buat aku macam ni. Ubah sikit lah. Okey, kita tengok apa dia nak ubah. Aku rasa hidung ni nak tukar, lubang ni tukar ke atas. Pusing. Bayar 30,000 dekat pakar saraf, pakar muka dan sebagainya. Okey. Kena pantang, kena puasa lama. 8 jam, 12 jam. Masuk bilik rawatan, bilik pembedahan. Berjaya. Doktor, macam mana muka saya? Kan, awak pergilah basuh dulu muka awak, serabut saya tengok. Dia pun teruja nak tengok muka orang baru dengan hidung lubangnya di atas tu. Pergilah ke singkir bilik air, kan. Tengok semua, wah, kayaknya sekolah-kolah lah. Apa nak masuk muka, mati lemas kat situ. Simple je, kan. Mulalah berpatang, puasa, mati lemas, masuk muka je. Padan muka dia. Nak ubah lagi, kan. Dan ada juga tu macam agak mustahil lah, kan. Allah buat tu perfect, kan. Contoh lagi, Allah suruh kita minum jus ataupun air perahan buah ni yang segar-segar. Ada bangsa manusia ni nak minum air yang basi, arak-arak, kan. Minum air basi. Lepas tu mula tu tak terima, mula mabuk, mula muntah-muntah, tapi dia tak berbangga. Aku malam tadi minum whisky atau tiga apa semua, kan. Bangga. Ataupun tu mungkinlah pelajar sini tak minum arak, mungkin tu insya-Allah tak minum arak. Tetapi yang saya akan sebut depan ni, Allah suruh hirup udara yang bersih-bersih. Ni pergi hirup asap rokok. Kan. Apa suruh hidup? Kan? Itu melawan fitrah Allah yang Al-Hakim. Seolah-olah kita kata Allah ni tak hebat, Allah tak bijak. Allah suruh hidup udara yang bersih, kita pergi hirup exhaust kereta, ataupun ubik apa sebagainya, kan. Merosakkan tubuh badan. Salah siapa? Kan? Makan makanan yang elok-elok, pergi makan bangkai. Siapa suruh? Nampak bangkai macam pelik lah, kan. Tapi arak tu minum, kan.
makan benda yang haram dan sebagainya. Okey. Dan Allah ni Ar-Rahim, Maha Pengasih, Penyayang. Apa yang Allah buat adalah untuk kebaikan kita. Kan? Bayangkan kalau jari kita ni bergerak seperti ensel-ensel pintu. Tak boleh bayangkan. Kan? Susah ni nak bergerak. Kan? Ataupun Allah buat kaki sengit sebelah, ataupun keras sebelah. Kan? Mata satu sebiji depan, sebiji belakang. Kan? Susah. Jadi itu kita kena nampak, pada tubuh kita kena nampak rahmat, kasih sayang Allah tu pada kita. Sebab tu kita kena bersyukur, sebab tu kita kena beribadat kepada Allah. Kan? Dan seluruh makhluk tu beriman untuk kita. Kan? Tak ada pun makhluk mogok daripada dulu sampai sekarang. Okey, dengan tawakal dia bersandar lantas berlindung kepada Allah dalam menghadapi setiap musibah. Okey? Kita kena tawakal. Tahu tawakal tu apa? Berserah. Tadi kata ibadah berserah. Dia tawakal berserah juga. Tawakal apa? Kasih. Takut pada harta. Okey, jawapan nak bersimpang siur di sini. Dah boleh apa? Okey, tawakal tu betul berserah. Jadi waktu betul berserah. Tapi berserah sebenarnya dah taslim, penyerahan total. Okey, tak apa. Tawakal ni kita telah menjaga semua sebab-sebab untuk mencapai satu hasil tu dan menyerahkan apa? Menyerahkan hasil tu, keputusan tu, result tu kepada Allah. Okay? Bukan tak baca buku, masuk midterm exam, aku tawakal. Itu bukan tawakal. Tawakal ni berusaha dulu, serahkan keputusan kepada Allah. Okey? Okey, boleh terus. Tawakal berat sikit, tak boleh kena tolong dia. Okey, hakikat tuan. Keimanan menganugerahi manusia satu keamanan yang sempurna. Keimanan menganugerahi keamanan untuk kita. Apabila kita beriman, kita akan aman. Macam lagu intim lah, iman dan aman. Okey? Memang. Tapi kenapa ramai manusia yang beriman ni menjadi mangsa kezaliman, Ustaz? Tu kita cerita lain kali lah. Ustaz Faiz minggu lepas cerita pasal apa? Isti'azah. Ada ingat? Ada Ustaz Faiz cerita apa-apa pasal isti'azah ke tak? Kena cerita kalimah ke-6. Ikhlas Ustaz Sadiq minggu lepas Ustaz Sadiq Sebelum tu ya betul. Kan ada ceritakan tentang hikmah Allah cipta benda-benda yang kita lihat seolah-olah buruk, tapi sebenarnya mengandungi hikmah yang sangat besar. Okey, tak apa, nanti kita teruskan pada sesi lain. Sumber setiap kebaikan yang hakiki ialah keimanan dan pengabdian. Begitulah juga sumber keberanian. Okey, iman ni melahirkan apa? Menjana apa? Menjana apa? Kebaikan dan juga keberanian. Apabila kita beriman, insya-Allah kalau kita betul-betul beriman, kita akan menjadi orang yang berani. Kan? Apabila kita beriman, insya-Allah kita akan menjadi orang yang baik. Kalau kita tetap tidak baik, kita tetap jadi pengecut dan bacun, ada something wrong dengan iman kita. Betul tak? Betul. Jangan nafikan, memang betul. Kan? Apabila kita betul-betul beriman, insya-Allah kita akan menjadi orang yang baik dan kita akan jadi orang yang berani. Seolah-olah kita berjalan di malam gelap dengan cahaya yang terang. Kan? Kita tahu Allah yang tetapkan hidup dan mati kita. Kan? Sebab tu sahabat-sahabat berperang dengan penuh keberanian. Sebab dia tahu, dia yakin di sana ada syurga Allah yang tidak terkira nikmatnya. Kan? Sebab keyakinan tu membawa kita kepada keberanian. Okey. Sumber setiap keburukan ialah kesesatan. Itulah juga sumber ketakutan. Orang tak beriman sentiasa akan takut, seperti mana cerita yang akan cerita selepas ni.
Okey, bagi abid yang hatinya bercahaya. Abid tahu abid? Orang ahli ibadah, orang yang selalu beribadah, yang hatinya benar-benar percaya. Seandainya Ustaz bercontoh keimanan yang kukuh, dunia ini menjadi bom lalu meletup, berkemungkinan ia tidak akan, letupan tadi itu tidak akan menggentarkan orang beriman tadi. Bayangkan kita duduk atas bom jangka, bila-bila masa boleh meletup. Agak-agak antum apa tuan buat? Okey, dekat kerusi sekian-sekian, kerusi sana tu ada bom, kerusi tu ada bom, kat sini pun ada bom. Kalau saya lagi dulu kan. Tapi orang-orang yang betul-betul beriman, dia yakin dengan Allah, dia akan, kalau sebab Ustaz sebut dunia ni, sebab bumi ni, sebab kita lari ke mana dah kan, tak boleh lari dah. Dia tetap akan relax dan cool. Dia akan tetap rasa lazat dalam keimanan dia. Bahkan dia akan menyaksikan suatu kudrat samadaniah, kudrat Allah yang luar biasa dengan suatu ketakjuban yang lazat. Okey, andai katalah orang yang beriman ni direzekikan Allah untuk melihat saat berlakunya kiamat. Okay, kalau kita tengok filem 2012, filem 2012 tu kan, mengambarkan gempa bumi yang sangat dahsyat kan, gunung berapi meletup dan sebagainya. Kalau kita tengok sinematografi filem tu, walaupun dahsyat dan menggerukan, tapi sangat cantik, betul tak? Orang beriman akan nampak macam tu. Dia nampak kehebatan Allah, keagungan kudrat Allah, daripada kehuru-haraan ataupun peristiwa yang dahsyat macam tu. Daripada kedahsyatan tu tak terasa kelazatan iman. Patutnya orang iman macam tu, beriman macam tu. Tapi itulah, kita ni mungkin iman kita makin masih kurang lah. Bila melihat contohnya penderitaan umat Islam di Syria, memang tak tertahan tengok kan. Tapi tetap isap rokok, tetap pergi Starbucks, tetap makan McDonald dan sebagainya. Kat mana nilai iman kita kan? Di mana persaudaraan Islam yang Islam anjurkan? Okey, next. Okey, ini menurut falsafah pula. Ahli falsafah yang fasik dan masyhur, yang buta hati, namun dikatakan akalnya bercahaya pula, jika dia melihat bintang berekor di langit. Nampak bintang berekor di langit, dia akan menggigil di bumi. Nampak bintang kat langit, dia kat bumi dah menggigil ataupun dah terkucing kan. Dia pasti berkata, entah bintang liar itu akan menghentam bumi. Lantas dia terjerumus ke dalam prasangka. Dan falsafah macam ni, memang benda ni yang dia bawa. Dia mencampakkan prasangka, dia mencampakkan keraguan, kesangsian, ketakutan dalam hati manusia, mengandaikan perkara-perkara yang tak logik dan sebagainya kan. Pernah satu masa disebabkan bintang yang sebegini, bintang berekor, penduduk Amerika menggigil kerana ketakutan. Kebanyakan mereka telah meninggalkan rumah pada waktu malam. Disebabkan ada bintang berekor di langit, jangan duduk dalam rumah masing-masing, dikhawatiri bintang ini akan menghentam bumi. Berbeza dengan orang beriman tadi, dunia tu sendiri bom jangka, tak boleh lari, tapi dia tetap relax dan steady kan. Next. Okay. Ya, walaupun insan berhajat kepada bermacam-macam perkara yang tiada batasan, namun modalnya bagaikan tiada. Insan berhajat kepada bermacam-macam perkara yang tiada batasan kan. Tanya Haziq juga, saya buat jauh-jauh sangat. Baju kuning tadi nak macam-macam kan? Baris, abang nak macam-macam kan? Tak nak? Okey, kita ni memang kita sentiasa mengingini banyak perkara atas tiada batasan. Okey, kalaulah diberi pilihan, anda diberi peluang untuk memiliki sebuah kenderaan yang paling moden, paling maju, paling hebat, apa kenderaan yang kita mahu? Jet. Ada yang kata roket kan? Ada yang kata shuttle, Audi.
Audi tak hebat lah. Ada kata Audi. Ada kata Audi nak versi 2018 punya. Kalau 2015 nak 2018 punya. Atau kalau kita sentiasa mengikuti perkembangan teknologi, kita sentiasa nak benda yang lebih canggih, betul tak? Kan? Kalau boleh nak pergi ke bintang yang lebih jauh daripada Pluto, nak pergi jauh lagi, kan? Kalau boleh nak beristeri yang cantik macam, tak tahulah, orang ramai tengok cantik, kan? Naklah cantik tu kata kehendak manusia, tak terbatas. Tetapi modalnya seolah-olah tiada. Dalam satu tempat lain tak kata apa yang dapat dicapai oleh tangan dia, itulah modal yang manusia ada. Okey. Malah walaupun dia terdedah kepada musibah yang tidak berkesudahan, namun keupayaannya bagaikan tiada. Terlalu banyak musibah, terlalu banyak ancaman kepada kehidupan kita, kan? Nak melawan tu kita tak ada kuasa, tidak ada tenaga, tidak ada upaya. Melainkan kalau kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah lah yang Maha memberi, menunaikan hajat, dan Allah jugalah yang melindungkan kita daripada bala dan musibah. Okey. Seolah-olah daerah modal dan keupayaannya hanyalah sekadar apa yang mampu dicapai oleh tangannya. Namun daerah semua cita-cita, kehendak, kesakitan dan balanya pula seluas dan sejauh apa yang mampu dijangkau oleh mata dan khayalannya, kan? Realiti kita capai apa yang sekitar kita lah. Yang kalau panjang kita makin jauh lah jangkauan kita, kan? Itulah hakikat kita. Tapi kehendak, kemahuan kita tu sejauh mata memandang atau sejauh khayalan kita boleh pergi, kan? Jadi kita kena berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua orang yang tidak buta secara keseluruhan mampu melihat dan memahami betapa ibadah, tawakal, tauhid dan penyerahan, itulah pada cakap pada penyerahan sendiri, penyerahan, kan? Merupakan suatu keuntungan, kebahagiaan dan nikmat yang amat besar kepada roh manusia yang lemah, daif, fakir dan berhajat ke setahap ini, kan? Kita nak macam-macam, tapi apa yang kita dapat, tapi apa yang kita dapat sikit je, kan? Kalau boleh nak guna handphone, paling cantik handphone apa, iPhone 6s. Itu paling cantik sekarang, kan? Kalau tanya tahun depan, lain pula jawapan dia, kan? Tapi apa kita pakai sekarang ni? iPhone 6 25. Tak ada, kan? Ada lagi yang pakai iPhone 3310. Ada 3310, ingat? Handphone yang paling best. Tahan lasak, kan? Pakai Lenovo je, pakai Asus je, kan? Kalau kehendak hati tu nak lebih yang lebih moden lah, yang lebih canggih lah, kan? Tapi kemampuan tu lah. Ingatlah ayah atau ibu bapa kita yang baru kerja untuk menafkahkan kita. Ingat, jangan bermewah-mewah sangat masa belajar ni. Kalau nak mewah dengan ilmu, insya-Allah. Kan? Ingat mak ayah kita, jangan merajuk kerana mak ayah tak belikan iPhone 6s. Jangan, kan? Berpadalah dengan apa yang kita ada, Betul. Saya maafkan. Okey, natijah dan faedah ibadah. Sudah dimaklumi bahawa jalan yang tiada kemudaratan akan diutamakan ke atas jalan yang berbahaya, walaupun terdapat satu daripada 10 kemungkinan. Kita berjalan, ada ada banyak jalan kena pilih. Tanya orang kata jalan ni paling selamat, tapi kemungkinan selamat dia 1/10 sahaja. Yang lain semua tak selamat. Saya kita akan pilih jalan yang 1/10 ni, kemungkinan selamat dia, betul tak? Kita akan pilih yang ada kemungkinan keselamatan tu. Padahal jalan ibadat yang menjadi pokok perbincangan kita berserta sifatnya yang tidak bermudarat ini, pada nisbah 9 daripada 10 kemungkinannya mempunyai suatu khazanah kebahagiaan yang abadi. Tapi ramai manusia pilih bukan 1/10, pilih jalan yang memudarat tadi, kan?
walaupun Allah bagi berikan bermacam-macam jalan untuk kita sampai kepada redha Allah, sampai ke syurga Allah, tapi kita tetap memilih jalan yang bermudarat. Kerana apa? Kerana kita mengikut hawa nafsu kita, kan? Lawan. Kalau kita tidak menjadi hamba Tuhan, hamba Allah, sebenarnya kita menjadi hamba apa? Hamba nafsu, kan? Hamba kebendaan, hamba keinginan kita sendiri. Manakala jalan kefasikan dan kemaksiatan sehingga telah diakui oleh seorang fasik, ramai pada tahap ijma' dan mutawatir bahawa pada nisbah 9 daripada 10 kemungkinannya mengandungi malapetaka kesusahan yang abadi. Tapi ramai yang pilih jalan ini, kan? Sudah dimaklumi bahawa jalan yang tiada kemudaratan akan diutamakan ke atas jalan yang berbahaya. Ulang balik. Silap. Kan dah? Sudah. Kita nak guna teknologi ni, kena guna manual juga, manpower. Okey, kesimpulan. Seperti akhirat, kebahagiaan dunia juga terdapat dalam ibadat dan menjadi tentera kepada Allah. Maka kita hendaklah sentiasa mengucapkan Alhamdulillah ala ta'ati wa taufiq dan mensyukuri keislaman kita. Cepat dah habis lah. Okay. Jadi satu poin lagi nak cerita. Allah cipta manusia dalam keadaan yang paling baik, paling sempurna dan paling canggih, kan? Sebab keadaan kita sekarang lah adalah keadaan yang paling sesuai untuk diri kita. Sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang, fizikal manusia tetap sama, kan? Bahan-bahan yang terkandung elemen-elemen yang ada pada manusia tetap sama. Sedangkan ciptaan manusia, contohnya kereta, dibuat pada tahun 1800 lebih, kan? Atau lebih awal lagi dengan kereta kuda dan sebagainya, sentiasa mengalami penambahbaikan daripada masa ke semasa, kan? Proses pernafasan, perkumuhan, pencernaan dalam diri kita ni sentiasa sempurna, kan? Kita boleh andaikan apa yang ada dalam tubuh kita ni ibarat kilang, kan? Tapi kilang ni adalah kilang yang paling hebat. Dan kalau kita tengok sebuah pusat teknologi, kan, sentiasa akan ada wayar yang berselirat di sebalik dinding-dinding dan sebagainya, kan? Kalau kita ke kilang, kita sentiasa akan dengar bunyi yang sangat bising. Tetapi dalam kilang perut kita, kilang pendengaran kita, kilang penglihatan kita, pernah bunyi bising tak? Yang bunyi sikit pun tak perut je kalau lapar, kan? Tak pernah proses yang dijalankan oleh tubuh kita, kan? Proses perkumuhan, proses pencernaan, proses pendengaran dan sebagainya tu mengganggu tidur kita, kan? Melainkan kita menimbul penyakit, kan? Jadi kita kena syukuri nikmat tercanggih yang Allah bagi kepada kita ni. Melalui apa? Melalui ibadat. Okey, macam mula-mula tadi Ustaz kata, saya cakap kita ni sehari semalam, dia kata untuk solat peruntukan 1 jam sahaja daripada 23 jam yang Allah bagi kepada kita. Ada tak kemungkinan untuk kita jadikan 24 jam tu semuanya ibadat? Ada. Ada kemungkinan dia tadi. Macam mana? Macam mana? Niat. Zikir. Niatkan zikir. Dia niat. Yang penting sekali niat lah. Kalau zikir tu nak menunjuk riak, tak ada makna juga, kan? Tapi kalau kita niatkan, kerja kita, belajar kita, mendengar kita, makan kita, tidur kita kerana Allah SWT, aku berehat ni Allah supaya esok aku boleh bekerja lagi untuk agamamu dengan lebih baik, dengan lebih sempurna, dengan lebih hebat, kan? InsyaAllah niat tidur kita tu akan jadi tidur kita tu ibadah, kan? Zikir kita, puasa kita, solat malam kita,
tolong kawan kita, belanja kawan kita, semuanya jadi ibadah. Jadi ingat, bila belanja kawan tu, ingatkan kerana Allah, dengan aku belanja ni, dia akan jadi hamba Allah yang soleh, akan jadi kader-kader dakwah, kan, akan jadi orang yang menyampaikan Islam ke seluruh dunia. Kalau dunia ni, berapa jumlah penduduk dunia? Jumlah penduduk bumi 7 bilion. Berapa ramai Islam? 2 bilion. 2 point? Ada 2 point? Saya kan? Luar dia berfikir. Pernah ni ada kita cakap. Okey, katalah 2.3 bilion yang Islam. Okey, 7 daripada 7 bilion hanya 2.3 yang Islam. Jadi sangat besar peluang untuk kita berdakwah, kan? Baru 2 bilion yang Islam, ada lagi 5 bilion yang belum Islam. Jadi berusahalah sungguh-sungguh dengan cara dan keselesaan masing-masing untuk berdakwah, menyampaikan risalah Allah, kan? Rasa nak dekati non-Muslim melalui hiburan, ataupun melalui fotografi, ataupun melalui filem dan sebagainya, silakan. Selagi tak melanggar batas-batas syarak, insya-Allah semua itu akan dikira ibadah. Kan, bukan 1 jam saja daripada hidup kita ibadah, tapi keseluruhan hidup kita itu nanti insya-Allah menjadi ibadah. Jadi saya suka moto PKPIM. Apa dia? Hidup biar berjasa. Kan, kalau Ustaz Hasrizan sebut erti hidup pada memberi. Kan, Rasulullah sebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang lebih banyak memberi manfaat kepada manusia lain. Kan, hidup biar berjasa. Kalau kita pernah hidup kat dunia ni dan tak meninggalkan apa-apa jasa kepada sekurang-kurangnya kepada adik-beradik atau ibu bapa kita, ada makna hidup kita kat dunia ni, kan? Apatah lagi kalau kita boleh menyumbang jasa bakti yang sangat banyak kepada lebih ramai orang. Itulah sebaik-baik manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Boleh Aziz, banyak malam ni yang paling berjasa Aziz lah. Tukar slide. Terima kasih banyak Aziz. Jadi ada next slide ke? Ada? Ada dah, hitam, gelap. Jadi bayangkan dalam kegelapan tu ada tulisan putih. Itulah klip tadi. Kecil je. Tapi kerana dia bercahaya, dia menjadi pusat tumpuan dan pandangan kita. Penting, betul tak? Kan? Sekelumit cahaya tu amat penting. Rasulullah kata al-ilmu nur. Ilmu itu cahaya, kan? Jadi di dalam zaman kegelapan jahiliyah ni amat dahsyat. Sekelumit ilmu, sekelumit akhlak mulia, insya-Allah sangat tinggi nilainya. Kan? Jadi banggalah menjadi orang Islam, banggalah jadi orang beriman, banggalah dengan syiar Islam, banggalah dengan akhlak Islam, banggalah dengan cara hidup Islam. Insya-Allah nilai di sana itu adalah syurga. Jadi mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada apa sahaja yang saya sampaikan. Terima kasih kerana mendengar dan memberi perhatian. Minta maaf kerana memang terdapat kelemahan, ketersasulan, kekurangan dalam tutur bicara. Terima kasih sekali lagi kerana mendengar. InsyaAllah